Ini ada transfer function untuk closed loop system, di mana kita ada nilai K. K ni adalah gain. GS ni adalah open loop system, open system lah, open loop system. Kemudian H ni adalah feedback dia. So kita boleh dapat sebenarnya closed loop system lah. Ini adalah closed loop system yang melibatkan K. K adalah gain. Sebenarnya yang kita lihat minggu yang lepas berkenaan dengan controller design, cuma kita menggunakan PID kan. So PID tu adalah gain juga. Sebenarnya konsepnya sama macam ni lah. Cuma bila kita belajar tentang root locus, kita tak pergi yang sampai 2-3 gain lah. Dan dalam buku ni pun, dalam slide ni pun dia hanya highlight untuk first order dan second order saja. Okey, untuk kita faham secara lebih jelas bagaimana untuk kita create root locus. So ini adalah satu method lah bagaimana selain daripada kita menggunakan teknik yang lain, stability menggunakan Roof Harif, ataupun kita menggunakan apa lagi, transient response, di mana yang dalam chapter berapa tu yang kita tengok di sini. Sorry sir, mic sir tak on, tak dengar. Okey, sorry. Ini okey? Dah lama ke tak dengar? Okey dah. Okey. Mungkin saya tertekan ke, saya tak pasti sebab. Okey, balik pada sini sebenarnya kita kena dapatkan transfer function lah. Satu, open loop. Sebab apa open loop ni penting untuk kita dapatkan zero dan juga pool kan. Kalau lihat kat sini kat bahagian observation ni, maknanya daripada open loop system kita adalah GS dan feedback kita adalah HS ni. So apabila kita combine dasarkan pada Lita yang sebelum ni, ada feedback dia. Ni adalah negative feedback. So dia akan menghasilkan complete transfer function lah, TS ni kan. TS ni adalah equationnya, dan bahagian bawah ni adalah diletakkan balik menunjukkan numerator untuk GS, denominator untuk HS. So dia ada kaitan yang mempengaruhi transfer function tersebut lah. Sebab tu dia letak observation ni adalah nak melihat yang pertama adalah zero of TS ni consists of the zeros of GS and pools of HS. Maknanya ada kaitan untuk dapatkan zero ni bahagian nominator untuk TS ni, dia ada kaitan dengan numerator untuk GS dan juga denominator untuk HS. Denominator ni maksudnya refer pada pool lah. So itu yang nak diterangkan lah. Okay. Next diterangkan tentang vektor kan. Sebab apabila kita nak buat root locus, dia ada kaitan dengan vektor. Di mana dalam vektor ni dia ada magnitude dengan angle. Angle ni dalam degree ya, dalam degree. Kemudian ada setengah juga menggunakan pi lah. Bila pi maknanya refer pada radian. Okay, so dua-dua tu kita boleh accept lah untuk
tentukan angle pada S-plane ni. S-plane ni maknanya ada sigma, sigma ni adalah real number dan J omega ni adalah imaginary number lah. Okey, yang bahagian bawah ni adalah menunjukkan bahawa ada dua cara untuk kita tulis, sama ada kita boleh imagine dalam bentuk sigma plus A ataupun macam bentuk macam ni kan. Maknanya dia adalah benda yang sama je lah. Dia kemungkinan bentuk macam ni, kemungkinan juga bentuk macam ni. Okey, so di mana dari segi kedudukan ini adalah ada pool dia, ini adalah start daripada origin zero. So sebenarnya nak menunjukkan bahawa yang penting adalah magnitude dia adalah sama dan angle dia adalah sama dalam bahagian sini. Dari segi kedudukan ke dalam S-plane tu tak kisah macam mana pun as long as magnitude dia sama. Sebab tu nanti dia akan tunjuk macam mana cara untuk dapatkan berapa jarak daripada sigma ni pergi kepada minus A ni. Okey, sebenarnya dia konsep yang sama dalam S-plane ni. Okey, ini adalah contoh yang tunjukkan apabila dia suruh draw kan vektor dasar daripada S plus 7 S plus 7. So S plus 7 ni macam mana kita nak draw, maknanya kita gantikan S ni dengan 5 plus J2 lah. Ini menunjukkan satu point lah. Okay, macam mana dapat S ni? So dalam bahagian sini kita just masukkan je nilai gantikan S, maknanya 5 campur 7 apa campuran J2. Maknanya magnitude dia kat sini So kalau lihat kat sini dia adalah, ini adalah S plus 7 ni, tengok kat mana. Kalau ikut kat sini dia jalan contoh ni lah. Ini contoh aja dia tunjukkan macam mana cara nak lukis sajalah. Di mana dia menggunakan zero zero, iaitu kalau kita lihat S plus 7 ni, zero dia adalah minus 7, sebab tu dia letak kat sini. Tapi dari segi magnitude tu adalah dia boleh 5 J2 lah. Ini adalah ke sini. Okey. So ni hanya nak tunjukkan cara nak draw sajalah. Okey, tak apa sangat. Kemudian yang bahagian ni pula adalah konsep untuk dapatkan apa ni? Ini adalah nak tentukan magnitude dengan angle jugalah. Dasarkan kepada produk. Produk ni multiply zero bahagian atas ni dan juga multiply zero bahagian bawah, pool bahagian bawah. Dia menunjukkan bahawa ada setiap perubahan ini ada angle dia lah berdasarkan pada point ni. Point ni pun just letak je, iaitu point S minus apa, dia adalah minus 3 plus J4 ni. So untuk setiap dalam function S ni, Fs ni, maknanya dia ada pool, dia ada zero ni bahagian atas numerator ni, iaitu S plus 1 ni adalah minus 1, sebab tu sini pool. Kemudian bahagian bawah denominator ni adalah pool lah. Tadi adalah zero bahagian atas numerator ni adalah zero. Kemudian bahagian bawah ni adalah pool, di mana pool adalah pada location 0 dengan minus 2. Okay. So sekarang ni daripada sini sebenarnya kita boleh tentukan lah berapa angle dia dan berapa magnitude daripada sini pergi ke point sini. Okey, itu yang dia terangkan dari segi konsep sajalah. You boleh go through sajalah. Apa yang penting kat sini adalah ada pemahaman juga yang mungkin dalam Rolf Harris dan juga dalam apa kita lihat dalam time domain karakteristik dan second order tu, dan maknanya ni adalah term characteristic equation. Maknanya awak kena faham characteristic equation tu bila disebut characteristic equation, maksudnya dia refer kat bahagian bawah ni. Bahagian denominator transfer function, dia refer maknanya transfer function keseluruhan iaitu TS. Maknanya bahagian bawah ni adalah kita panggil sebagai characteristic equation. Okay? Kalau ditanya apa characteristic equation, so mungkin dia suruh kira lah, dapatkan berapa nilai S ke untuk characteristic equation. So awak boleh ambil bahagian bawah ni dan samakan dengan kosong. Macam ni konsep dia. Ini adalah characteristic equation. Okey, ini adalah contoh sebenarnya kalau refer pada buku NICE tu lebih
lebih panjang lah penerangan dia kan. Macam mana nak tunjukkan bahawa K tu memberi peranan kepada nilai pool. Dalam kes ni, dalam contoh yang ni lah, kita ada dua pool sebenarnya. Awak boleh, di mana pool dia adalah bahagian S dengan S plus 10 kan. Sebab tu kita lihat ada dua pool bila K tu adalah 0 kan. K tu adalah 0, dia adalah negatif 10 dengan kosong. Iaitu dia refer pada sini lah. Di mana dalam kes ni K ni adalah sama dengan K1. K1 sini multiply dengan K2. Maknanya dia rujuk sebagai K saja. Berarti K1, K2 lah. Okay. So daripada nilai K tersebut iaitu K1, K2, ini saja dia plot lah. Berdasarkan kepada mungkin daripada 0, 5, 10. Sebenarnya kita boleh ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Banyak lah data tu kan. Tapi dalam kes ni nak meringkaskan, dia ambil 0, 5, 10. So nak menunjukkan bahawa nilai pool ni adalah berbeza. Pool 1, pool 2 adalah berbeza. Bila kita plot ke S-plane, so kita dapati dia akan berubah macam ni lah. Maknanya ni adalah pool yang berubah berdasarkan kepada nilai K. Nilai K tu berubah. So daripada sini adalah, ni belum lagi masuk root locus lah. Ini adalah introduction dia lah, macam mana nak masuk ke root locus. Sebenarnya dari sini kita nampak lah ada perubahan. Apabila kita lihat kembali kepada second order dulu kan, kita ada sentuh kan. Maknanya kalau dia adalah dalam bentuk, yang penting adalah kita boleh nyatakan sebagai sistem adalah stable apabila dia berada di left plane. Ada soalan jugalah nanti mungkin ataupun awak buat eksperimen ke, mungkin bila buat final project ke nanti kan, yang melibatkan control system, ada ketikanya awak akan dapat unstable. Unstable ni maksudnya pool dia berada di sebelah kanan kan, sebelah kanan plane. So sebab tu kita boleh menggunakan gain untuk adjust balik supaya dia pergi ke bahagian sebelah kiri plane, supaya dia nampak stable. Cuma kita tak pasti sama ada dia akan dapat apalah. Kemungkinan sistem sebut critical dam. Okay? Kalau critical dam tu dia adalah overshoot dan sebagainya kan. Kalau under dam dengan over dam dia tak ada overshoot lah. Cuma dia mungkin dia akan lambat dari segi settling time dengan rising time je lah. Okey, ini bahagian ni hanya nak tunjukkan bahawa apabila kita ubah K, maknanya stability pun akan berubah. Ada critical dam, ada over dam dan juga under dam. Cuma undam tak ada dekat sini sebab tak ada plane, tak ada pada bahagian imaginary yang bahagian sini Okey. So yang ni saya rasa awak boleh baca sendiri. Okey, apa yang Dr. Ain start adalah silap saya dia mula kat bahagian sini kan, sketching the root locus. So sebenarnya ada beberapa method untuk kita sketch the root locus lah. Ini adalah satu cara, maknanya langkah pertama kita akan start find out lah the point kan, starting dengan end point, lepas tu kita tentukan berapa branch dia punya, kita panggil sebagai, saya lupa term dia symmetry punya sebenarnya kita nak tengok berapa branch symmetry line yang ada nantilah. Lepas tu baru buat symmetry line, lepas tu baru kita akan lihat segmen di bahagian real axis ada berapa segmen. Lepas tu baru tentukan asymptote. Asymptote ni adalah garisan yang berterusan infinity, di mana nanti curve pada root locus tersebut tak akan bersentuh pun. Sebenarnya dia adalah satu garisan lain lurus yang menghala ke infinity lah. Nanti kita lihat Kemudian boleh tentukan breakaway dengan break-in point lah. Lepas tu baru finding the J axis, crossing. Semua ni adalah untuk kita sketch root locus. So sebenarnya awak boleh tengok pada example tu lah. Okay. So bahagian ni saya rasa dalam video Dr. Ain tu boleh lihat lah macam mana kita nak tentukan starting and ending point. Hanya dalam bahagian ni sebenarnya dia nak dapatkan berapa pool pada starting point ni. Maknanya awak kena ingat dalam root locus ni
Apa-apa starting point adalah pada pool. Pool dia akan, anak panah dia akan bergerak ke zero. Okey. Di mana ending dia adalah pada zero. Di mana zero tersebut dia kadang-kadang dia pergi ke infinity, kadang-kadang dia stop pada zero lah. So normally macam tu lah. Ada dua keadaan ni. Mana starting pada pool, dia akan gerak anak panah dia, bila berubahnya nilai K, lepas tu akan pergi ke zero. Okay, ni number of branches ni just calculate je. Follow no number of pools. Okay, number of branches ni dia ada, cara paling mudah adalah kita ikut je berapa number of pool pada sistem tersebut. Kalau pool tersebut ada 3, so kita tahulah dia akan ada branch 3 lah. Ataupun kita melihat kepada berapa order dia. Kalau dia adalah second order, maksudnya ada 2 pool lah. Kalau third order, dia ada 3 pool. Maknanya 3 branch. Ada 3 branch di situ. Okey, yang ketiga adalah tentukan simetri ni. Simetri ni kita nak lihat titik. Kalau lihat dalam example yang sebelum ni, simetri kat sini maksudnya dia adalah sama bahagian yang atas ke bawah ni adalah sebagai dia punya line lah. Dia punya line di mana dia adalah sama dari segi sebelah kiri dengan kanan ni adalah sama. Dia adalah simetri, maksudnya dia sama je sebelah kiri dan kanan. Okay. Bahagian garisan yang menegak ni adalah kita panggil sebagai dia punya balance dia kan, bahagian tengah ni. Okey. Lepas tu real axis segment ni adalah kita nak lihat dari segi test point kan. Dalam kes ni kita lihat dalam contoh ni lah. Dalam contoh ni kita ada ni contoh dia yang ada iaitu kita ada zero location ni adalah S plus 4, maknanya dia ada minus 4, 0 tanda bulat. Kemudian S plus 3 ni kita akan dapat minus 3 untuk 0. Okay. Kemudian bahagian bawah pool adalah negatif 1 dengan negatif 2. Okay. So dalam kes ni dia kata kat sini apa? If the total number of real poles and real zero to the right of the test point is odd, this point lies on root locus. Okay. Dalam kes ni kita kena tengok test point. Dalam kes ni kita kena find out lah. Katakan kita nak test ke mana kan. Mungkin kita test ke sini. Ni tak apa clear sangat macam mana nak rujuk sini. Real axis segment ni sebenarnya dia adalah nak menunjukkan dari segi point di mana letaknya root locus tersebut. Root locus tu dimaksudkan ialah perubahan nilai bagi pool apabila dia bergerak ke nilai yang berikutnya. Di mana nanti kita akan lihat dari segi dia ada break in dengan break away lah. Okey, jadi pada bahagian real axis ni. Okey, yang kelima adalah kita tentukan asymptote ni. Asymptote ni dia ada formula di mana dia ada titik kita panggil sebagai intersection ni. Dia ada titik yang berlaku di real axis iaitu kita namakan sebagai sigma A. Ini just label saja sigma A, di mana formula dia menggunakan jumlah finite pools, dia akan tolakkan dengan jumlah zero. Berapa jumlah zero yang ada, kemudian bahagikan dengan ni jumlah finite ni maksudnya value dia. Finite ni maksudnya value dia, bukan bilangan pool tersebut. Berapa value yang kita tambah pool, kita tolakkan dengan value daripada zero, kemudian bahagikan dengan ni baru number of pool tolak dengan number of zero. Okay, so kita akan dapatlah berapa titik, apa titik asymptote yang kita nak lukis nantilah. Kemudian di segi angle ni adalah untuk tentukan ada berapa angle yang menunjukkan asymptote ni lah. Berapa angle kan? Maknanya biasanya kalau kita nak draw, nak sketch tu kita agak-agak je lah berapa angle, katakan 60 degree, so kita akan plot 60 degree. Sebaiknya menggunakan protector lah yang dia jangka sudut.
Okey. Kemudian ini adalah kita kena tentukan berdasarkan kepada berapa branch yang kita ada lah K ni ya. Kalau kita ada 3, maknanya kita akan buat sampai 3 je lah. Kalau kita ada 2 sampai 2 saja untuk kita test berapa angle yang garisan lurus asimtot ni boleh buat. Okey, kemudian yang keenamnya real axis breakaway ni dengan break in point. Okey, breakaway ni adalah satu garisan yang akan keluar daripada dua titik pada pool. Maknanya dia akan breakaway. Sebab kita kena ingat tadi starting point kita adalah pada pool. So semua pool dia akan keluar. Dia akan start from pool. Maknanya dia akan keluar dari pool lah. Maknanya apabila ada pool dengan pool, so dia akan break away. Dia akan keluar atas dengan bawah macam tu. Kemudian apabila kita ada zero dengan zero di sini, zero location dengan zero location, kita tahu bahawa ending point adalah ke zero. So dia akan break in. Maksudnya apa-apa anak panah akan masuk ke sini. Apabila adanya macam ni lah conditionnya, iaitu zero dengan zero location, baru akan ada break in. Kemudian kalau ditulis kat sini, kalau kita ada pool dengan zero, so sebenarnya daripada pool dia akan pergi ke zero. So macam mana kita nak tentukan breakaway point dengan break in point? Okay. So ada dua cara lah. Dua-dua cara ni boleh pakai. Terpulang pada awak nak pakai mana satu lah. Okay, differential, pakai differentiation ataupun transition. Okay, differentiation ni maksudnya awak kena differentiate kan untuk dapat nilai K ni kan. Maknanya kita kena differentiate kan nilai K ni. Di mana kalau lihat kat sini breakaway point K is the maximum, the break in point K is minimum. Okay, yang ni kita boleh lihat dalam example 5.3 lah. Dia bagi penerangan kat sini. Rasa yang ni Dr. Ain dah ada explain kan? Okay, tak apa. Yang ni awak boleh tengok dia sama seperti mana yang Dr. Ain. Saya cuma buat ringkasan sikit. Kemudian ini adalah menggunakan kaedah transition. So boleh tengok example 5.4 ni. Macam mana nak dapatkan. Kita nak dapatkan titik lah sebenarnya pada sigma berapa dan juga berapa sudut dia kan. Untuk kita tentukan sebenarnya dia nak tentukan break point. Ini adalah breakaway dengan ini adalah bahagian break in. Okey, kemudian baru cari J omega crossing. Tadi kita hanya cari yang bahagian dua method ni adalah nak cari bahagian real axis. Kemudian kita nak cari pula bahagian sini. Berapa value kat bahagian sini? So dia ada method dia kat sini lah. Dia ada method dia kat sini. So dia menggunakan Routh-Hurwitz punya table untuk melihat pool pada J omega axis lah, iaitu bahagian imaginary. So bahagian ni dia menggunakan rule Routh-Hurwitz punya method lah untuk dapatkan. So boleh tengok dalam example 5.5 ni. Kemudian next, nombor 2 yang terakhir, baru dia akan dapatkan angle of departure lah. Berapa angle untuk dia keluar. Kalau breakaway dia akan departure dia akan bertolak. Kalau arrival maknanya berapa angle dia akan masuk lah, break in. Okay. So apabila kita tahu semua ni, barulah kita boleh calculate lah value untuk K on road locus kan. Di sini boleh lihat dalam example ni macam mana dia dapat nilai K tersebut. Okay. So dalam kes ni kalau lihat pada extra example, saya buka extra example. Dalam extra example-nya adalah dia suruh apa ni, consider the simplified form of the transfer function for position servo mechanism used in antenna tracking system as shown in figure 1.
So ini adalah transfer function untuk antenna tracking system, di mana kita suruh sketch root locus lah. Di mana kita ada gain kat sini, ni adalah open loop transfer function, kemudian ada feedback transfer function. So daripada sini, by using the root locus technique, dia suruh sketch the root locus, kemudian find the value of K, so that the damping ratio, iaitu zeta ni sama dengan 0.707, and give all closed loop poles for the value of K. So ada dua perkara yang disuruh buat. Pertama sekali kita kena sketch lah root locus. So root locus tu ikut step yang dalam slide tu. Maknanya yang pertama sekali kita kena dapatkan open loop transfer function kat sini. Open loop transfer function kat sini adalah bahagian ini, mana bahagian ini campur. Okay. So kena dapatkan ke mana, kena solvekan transfer function ni. Kena solve transfer function ni untuk dapatkan secara keseluruhan. Dimasukkan open loop, sebenarnya closed loop. Sistem ni adalah closed loop. Cuma dinamakan open loop ni maksudnya untuk dapatkan keseluruhan transfer function. Okay, dapatkan semua ni. Kita akan dapat macam ni equation dia. Apa boleh prove untuk dapatkan transfer function ni. Okay, yang pertama sekali adalah kita kena dapatkan starting point dia. Kemudian ending point. Starting point tu maknanya kita dapatkan pool lah. Ending point ni maknanya kita dapatkan zero value. So berdasarkan transfer function ni, zero tak ada lah. Sebab tak ada S bahagian numerator, tak ada S. Hanya K saja. K ni adalah pemalar constant kan. Kita punya interest kita cari dalam bahagian kedua nantilah. Okay, cuma dalam case ni zero dia adalah kosong, tak ada value, sebab tak ada S. Tapi pool ada tiga, iaitu S sama dengan kosong, kemudian S sama dengan negatif 8, kemudian S sama dengan negatif 4. So ada tiga kat sini. Kemudian step 2 kita tentukan berapa branch. Branch ni kita refer terus kepada berapa nilai pool yang ada lah. Ataupun kita boleh lihat berapa order. Dalam case ni kalau kita darab semua ni, dia akan dapat S kuasa 3. So sebab tu branch ni akan ada 3 branch. 3 branch sebenarnya ada 3 root locus yang kita perlu lukis nantilah. Kemudian root locus on the real axis segment. So kita ada 3 location untuk pool, kita boleh plot macam ni. Di mana pool, apabila pool dengan pool, maknanya dia akan break away seperti yang kat sini. Nanti kita akan tentukan berapa angle sebenarnya untuk di break away. Kemudian satu lagi dia akan pergi ke infinity. Dia akan pergi ke infinity. Kemudian kita kena tentukan asymptote. Asymptote ni nak tengok kat bahagian mana sebenarnya garis lurus yang ke arah infinity ke imaginary yang kita nak plot. Okay, dalam case ni dia menggunakan formula iaitu finite pool. Ini yang saya cakap tadi, dia adalah value untuk pool tu dia akan tolak dengan value untuk zero. Maknanya the sum of the finite pool dia akan minus with the sum of finite zeros. Dalam kes ni kita ada value dia ni kosong, tolak dengan 4, tolak dengan 8 kan. So kita akan dapat kemudian tolak dengan 0 ni adalah kosong, bagikan dengan 3. Sebab apa? 3 ni adalah nilai bilangan pool tolak dengan bilangan 0. Kita dapat 3. So jawapan dia adalah negatif 4. Maksudnya pada bahagian negatif 4 ni sebenarnya nanti adalah titik real, titik untuk asymptote. Asymptote ni garis lurus yang kita nak plot. Okay. So kemudian nak tentukan angle pula untuk garis tersebut. Berapa angle? So dalam kes ni oleh kerana kita ada 3 branch, sebab tu kita buat K ada 3 value je. Start dari 0, plus minus 1 dengan plus minus 2. So berdasarkan formula yang ada ni, formula ni awak kena ingat sebab formula dalam root locus ni tak diberi. Okay, tak diberi. So better kena hafal lah. Yang diberi hanya dalam second order second order yang itu punya untuk stability tu. Ya. Dan juga Laplace dengan inverse Laplace diberilah dalam final exam nanti. Macam mana nak tentukan percent overshoot, yang itu diberi.
buat formula untuk apa lagi, untuk apa tu, zeta, untuk omega D semua tu, nanti dia beri lah. Untuk bahagian root locus ni tak diberi, so kena ingat lah macam nak tentukan ni value ni. Okay, so formula ni adalah sama je. Pi ni adalah bentuk radian, K ni adalah bergantung pada nilai yang kita ni ambil, dan nilai ni adalah bergantung pada berapa branch yang kita ada lah. Dalam kes ni kita 3, dia kena start from 0, 1, 2. So kita lihat nilai K apabila dia adalah kosong, so kita dapatlah theta 0 tu adalah pi over 3. So pi over 3 ni sebenarnya kita boleh ubah ke dalam bentuk degree, dia akan dapat 60 degree. Okay. Kemudian untuk K sama 1, kita dapat kita adalah 180. Kemudian K sama dengan 2, kita akan dapat 300 degree. So langkah yang kelima ni baru kita tentukan the breakaway point lah. Ini breakaway point ni adalah kita kena differential the transfer function yang bahagian sini, iaitu GS dengan HS. Cuma dia letak S digantikan dengan sigma. Sigma ni refer pada real number, real exist lah, digantikan dengan sigma. So dari sini bila kita masukkan, kita differentiate, so kita dapat equation ni, second order ni kita samakan dengan kosong. Sebab semua ni memang kita kena sama kosong. Maknanya kita ambil bahagian sini, GH ni. Kemudian kita akan dapatlah sigma value tu ada 2. Mana ada 2 value dia breakaway kat bahagian S plane. Okay. So kita lihat nanti breakaway point iaitu minus 1.69. Kalau lihat pada bahagian sini dia adalah minus 1, maknanya kat bahagian sini, area sini yang dekat sini lah, dia akan break away, dia akan keluar. Kemudian yang 6 ni impossible lah, minus 6.31 bahagian sini, so impossible akan ada kat sini sebab kat sini tak ada root locus. So kita tak plot dia, sebab tu dia pilih bahagian sini saja yang terlibat negatif. Sebab tu dia nyatakan sini negatif 1.69. Kemudian baru kita tentukan pula J omega. Bila dia break away, dia kena tak exist J omega, iaitu imaginary exist. So kita menggunakan characteristic equation daripada transfer function yang ada, yang bahagian atas tu. So daripada sini kita menggunakan Rufus punya method untuk tentukan nilai K. So kalau kita lihat kat sini, maknanya kita akan dapat for marginal stable, the gain of the system is, maknanya bahagian sini kalau untuk S01 ni maknanya dia adalah equal to 0, kita dapat K382. To find the J omega is crossing, let's use S02 ni lah, di mana bahagian S02 ni K ni adalah 384. So daripada sini kita akan dapatlah S tu sebenarnya dia akan cross, iaitu J omega tu dia akan cross pada 5.6, 5.66 J. Okey, ni adalah point dia. Kemudian kita boleh plot pada graf sini. So sebenarnya awak boleh sketch lah, kita tak ada plot secara menggunakan dimension yang tepat lah. Kita just sketch sahaja. Di mana kita tahu tadi di mana asymptot tu dia adalah pada negatif 4. So dan sudut dia kita ambil, dia ada 3 branch, maknanya satu bahagian positif imaginary number, imaginary ni exist ni. Kemudian satu lagi dia akan ke bahagian bawah, iaitu 60 degree juga. Sebenarnya 60 degree bahagian bawah ni adalah refer pada, kita lihat pada nilai K, pada nilai K. Kalau K0 dia adalah 60 degree. Ini 60 degree. Kemudian satu lagi branch dia akan berlaku pada angle 180, satu lagi dah 300 kan, yang terakhir 300. So kalau kita boleh plot
kita ada 3 branch kat sini, satu branch mana ke sini iaitu dengan sudut 60, satu lagi branch daripada sini ke sana iaitu 180 degree, kemudian satu lagi adalah bahagian bawah ini, bahagian negatif imaginary ini dia akan dapat 300 degree iaitu di sini adalah minus 60 minus 60 degree kat bahagian sini. So kita dapat branch yang ketiga ke bawah ni. Okey. Ni adalah untuk kita tentukan panggil apa tu? Kita panggil asymptote lah ni. Asymptote. Ni asymptote ni. Asymptote ni kita dapat negatif 4 dengan sudut ni kan. Ni adalah kita namakan sebagai asymptote ni. Kemudian breakaway point ni adalah kita nak tentukan pada bahagian sini akan berlakunya breakaway point kan. Sebab apa? Sini adalah pull dengan pull. So akan ada breakaway point. So point yang dah calculate dalam step number 5 tadi adalah pada dia akan breakaway pada negatif 1.69 di sini. Kemudian J omega pun dah tentukan tadi, dia plus minus J 5.66 kan. So dia akan follow asymptote ni lah. Kita boleh plot. Sebenarnya dia start dari sini, dia akan follow keluar sehinggalah lebih kurang lah. Ni lebih kurang je sebenarnya untuk, cuma dia tak akan touch dengan asymptote ni. Asymptote ni adalah line lurus ni. Dia tak akan touch kan. Dia akan terus saja sampai infinity. Sampai infinity pun dia tak akan touching lah. Mungkin menghampiri lah. Menghampiri saja. Sama juga untuk bahagian negatif ni. Okay. So ini adalah kita dah plot root locus. Kemudian baru buat yang soalan nombor 2 ni, dia tulis nombor 3 pula. Sebenarnya soalan nombor 2 kita nak tentukan K kan. So dalam kes ni kita nak lihat kepada zeta 0.707 di mana ni adalah formula untuk theta yang terlibat, iaitu zeta tu sebenarnya adalah cos theta. Kita nak tengok berapa sudut garisan untuk damping ratio tu. Damping ratio so kita lihat dia ada sudut dia 45 degree apabila value zeta adalah 0.707. Okey, so kita boleh plot kat bahagian sini di mana starting from 0 iaitu starting from 0 pull adalah sama dengan kosong ni, pull kosong. So kita boleh plot dia 0.707 ni akan jadi macam ni lah. Ni adalah 45, ni 45. So daripada sini kita boleh lihat lah yang point yang bertemu di sini value dia. Okey. So di sini kita dapati S tu adalah negatif 1.5 plus minus J 1.5 lah. Dia berada di sini. Okey. Daripada situ baru kita boleh tentukan nilai K. Nilai K yang sebenarnya pada bahagian sini lah. Pada bahagian sini sebenarnya berapa nilai K dia yang menyebabkan dia berada daripada sini maksudnya K tu akan menyebabkan pool tersebut adalah berada di bahagian point 1 dengan point 2. Itu maknanya daripada situ kita akan dapatkan nilai K. Maknanya K ni masuk balik ke dalam formula. Maknanya mana dapat formula ni? Kita tengok balik. Okay. So maknanya K ni ada nilai yang kita dapat formula dari sini lah. Step nombor 9 ni. Okay. Dia adalah product of length of the vector pull to S bahagikan dengan 0 kan. So kita lihat balik pada sampel ni. Maknanya sini adalah bahagian 0, ni adalah bahagian pull. Okay. So negatif 5 omega campur dengan 1.5 J 1.5 plus 4 adalah di sini, satu lagi adalah kat bahagian sini So yang ni kita kena lihat kejap kita kena buka
Ini buku Dalam buku ni panjang juga explanation dia lah. Dia lihat dia tentukan nilai K. Tak ada. Ada example berkaitan dengan sama macam example yang dalam PDF tu. Ini step dia sampai 5, lepas tu sampai 5 je. Okey, dalam buku dia tak nyatakan macam mana cara dapatkan K tu K. Cuma dia bagi example macam ni je lah Misalnya pada nilai pada 20% overshoot, so berapa kita akan mendapatkan berapa nilai gain dia lah. Okey, dia tak explain kat sini. Okey, balik pada nota ni. Nota ni pada Dr. Diman punya. Maknanya K ni kalau lihat kat sini dia adalah produk length of vector drawn from the pool to S1. S1 ni adalah titik. Kalau lihat di sini S1 kita adalah di sini lah, iaitu P1. Okay. Proper length kat sini lah. Okay. Kalau lihat kat sini apa yang ditunjukkan dia sebagai modulus ni adalah dia nak ambil value magnitude value magnitude saja. Magnitude untuk bahagian sini darab dengan magnitude sini campur dengan darab dengan magnitude bahagian sini ini bahagian satu. Kat mana sebenarnya dia refer? Okey. Kita lihat bahagian nota ni lah. Okey, sebenarnya kat bahagian sini nota yang nipis berapa. Bahagian awal tu dia sebutlah K ni. Di mana K ni adalah kita dapatkan full length bahagikan dengan zero length. Ya. Di mana kalau kita lihat kat bahagian sini macam mana nak dapatkan full length ni? So sebenarnya dia ambil daripada length 3 darab dengan length 4 bagi dengan length 1 bagi dengan length 2. Ni kena refer balik pada nota sini lah. Okey, kita lihat pada awal Ni adalah example ni lah. Daripada sini mungkin kita boleh faham lah. Ni adalah contohnya feedback system yang ada closed loop system ni macam ni. Ada nilai K. Ini adalah contoh lah. Contoh yang diberi iaitu transfer function keseluruhan ni adalah bahagian 0 ni. Numerator ni adalah S plus 3 dengan S plus 4 kemudian bagi dengan full S plus 1 dengan S plus 2 ni. Okay. So bila kita lihat kat bahagian sini, so kita akan dapat macam ni kan. Okay. Bila kita plot, ini adalah S ni. S ni adalah dalam contoh tadi tu S kita adalah P dia namakan sebagai P. P1 dengan P2. Sekarang kita nak find out ni kat bahagian P ni salah satu P ni saja. Berapa nilai K sebenarnya? Yang memberi apa ni? Memberi nilai yang untuk zeta 0.707 lah. Di mana dia ada intersection kat sini So dalam nota ni sebenarnya ini adalah contoh lah macam ni kita nak tentukan ni contoh dalam example tadi ini adalah nilai P kita. So kita ada
dan kita refer pada contoh sini untuk kita faham konsep contoh yang tadi tu. Di mana asas dia adalah di sinilah, ni contoh yang asas dia, di mana dia ada pool, kemudian dia ada dua pool, dia ada dua zero zero location. So daripada sini sebenarnya dia tentukan length. Length ni adalah akan kita akan dapat K. Length maknanya kita ada length 1, length 2, length 3, length 4. Okay. So daripada sini apa yang dia akan cari adalah satunya, ini adalah untuk dapatkan angle. Okey, kemudian yang ni repeated. Okey, kita lihat dalam formula yang digunakan dalam example tadi pun dia sebenarnya berdasarkan kepada produk pool length bahagikan dengan produk zero length. Jadi produk zero length tak ada, so dia replace dengan satu lah. Okey, kalau letak zero kat bahagian bawah ni memang dia akan dapat apa? Dia akan dapat infinity kan. So error lah kat sini kan, calculation. So tak boleh sesuatu bahagikan dengan zero. Bahagikan value zero. So dalam kes ni, dalam example tadi, zero kita ni tak ada. So sebab tu dia adalah satu saja. Letak satu. Maknanya kita consider untuk bahagian pool. Okay. Kita kembali pada konsep sini. Pool kita kalau lihat di contoh sini, ini figure 4.11 dia tak nyatakan figure mana ni. With the point -2 plus J3. Okay. -2 J3 ni adalah point ni. Ni adalah interest kita. Point ni. Replaced by -2 plus J square root 2 divided by 2. Okay. Ni adalah benda yang sama lah. Square root 2 bahagi dengan 2 ni sama dengan 3. So, length 3. Length 3 ni adalah ni direct ni. Kalau ikut contoh line 3 line 3 ni, L3 ni adalah garis lurus. Maknanya ni adalah sudut 90 degree. So dia adalah length dia adalah J3. Di mana J3 ni dia gantikan dengan square root 2 bahagikan dengan 2. Sudah sama. Okey, dapat 3. Okey, kemudian didarab dengan length 4. Length 4 ni 1.22. Length 4 ni yang sini. Okay, dapatkan length 4. Lepas tu bahagi pula dengan 0 kan. Length 1 dengan length 2. Itu baru dapatlah nilai K. Okay. So, berbalik kepada kita punya problem tadi. Di mana kita ada 3 kan. Kalau ikutkan ada 3 pool. Di mana titik ni sebenarnya dia akan pergi ke sini. So kita kena dapatkan length dari sini ke sini. Yang ke-8 punya ni. Kemudian satu lagi length dari sini ke sini. Kemudian length dari sini ke sini. Okay. So sebab tu dia akan dapat macam ni. Di mana kita lihat pada titik di sini dia hanya tambah saja. Okey. Ini adalah sebenarnya negatif, titik di sini adalah negatif 1.5 J 1.5 di mana dia dapat dari sini. Sini adalah 0 sebab tu kita akan dapat terus macam ni. Negatif 1.5 plus J 1.5 Boleh faham sebab sini adalah 0. Kemudian dia refer pada pool 4. Pool 4 ni. Pool negatif 4 ni. Pool negatif 4 sini. So, daripada sini, berapa jarak real dia? Dia sebenarnya dia consider real daripada pool tu. Yang real maknanya daripada sini dia akan tambah dengan dia dapatkan length ni kan.
Maknanya daripada situ dia tambah dengan 4. Ini adalah nilai negatif 4 kan. So dia tambah dengan 4. Kemudian yang hujung ni pula adalah full location pada negatif 8 kan. So sebab tu dia tambah dengan 8. So daripada jarak sini ke sini. Dia dapat benda ni. So benda ni dia selesaikan. Ambil magnitude je ya. Maknanya awak ubah daripada dalam kalkulator daripada bentuk complex number ni kita dapatkan dalam bentuk angle. Dalam bentuk angle iaitu magnitude dengan angle. So kita baca magnitude dia saja. So magnitude ni darab dengan magnitude yang 4, negatif 4. Lepas tu darab dengan magnitude negatif 5. Full negatif 8. So kita dapat value dia lah 40.6. Okey, ada soalan tentang ni? Boleh faham ni? Hello? Boleh kan? So, okey, cuba lihat lagi nanti untuk faham benda ni. Ini sebenarnya memang panjang tapi sebenarnya dalam final exam dia tanya sikit je. Dia tanya bukan tanya semua macam ni lah. Ini panjang sangat ni. Ini kena buat assignment baru sesuai ni. Tapi ni adalah langkah untuk kita create root locus. So, itu saja. Cuma yang penting dalam bahagian root locus ni adalah macam mana awak dapatkan transfer function ni. Dia biasanya soalan mungkin dia akan bagi transfer function bentuk block diagram. Kemudian awak kena dapatkan transfer function dia. Kemudian dapatkan characteristic equation. Okay. Daripada situ nanti baru boleh. Biasanya dia akan suruh plot root locus. Tapi tak perlulah sampai tentukan. Biasanya saya rasa tak ada sampai tentukan ratio berapa, kemudian tentukan nilai K. Tak ada sampai K. Biasanya dia suruh sketch. Mungkin sampai step sini je lah. Ya. Mungkin sampai step sini je lah. Kalau tak cukup masa kan untuk buat sampai habis. Okay. So saya rasa tu sajalah. Harap dapat membantu nanti untuk jawab final exam nanti pada 21 bulan ni kan. Okay cuba study lagi. Nanti saya cadangkan awak baca buku. Okay, dalam buku ni saya rasa awak study problem ni pun dah cukup lah. Dia ada problem yang saya rasa sini tak perlu sini tak perlu. Sensitivity ni kita tak payah masuk, tak apa. Dia sebenarnya ada lagi part yang macam mana kalau kita nak lihat how fast dia respond dari segi percent overshoot, dari segi apa ni TSTR, yang tu kita tak payah masuk lah. Ini adalah untuk root sensitivity dia lah. Kalau tengok nota yang tu Timah bagi pun dia dalam 2 slide je dia bagi kan. Maknanya dia just introduce je macam mana kita nak dapatkan root sensitivity ni. Maknanya dia go surface saja. Full sensitivity ni kita tak payah masuk. Okay, saya rasa positive feedback yang ni perlu baca. Okay, saya rasa yang sampai sini lah. Awak lihat je example example sampai 8.9 ni pun boleh juga membantu pemahaman. Yang lain-lain pun ada example. Baca example je yang mana exercise ni tak payah buat, tak apa. Tapi kalau nak buat dan nak dapatkan jawapan boleh refer pada saya lah. Macam mana cara apa jawapan dia. Okay. Bagi saya awak buat exercise yang ditunjukkan sini pun dah cukup. Ini pun advance sangat ni, tak perlu ni. Third order kan. So jangan third order ni advance ni. Kita belajar sampai second order je. Tapi sebenarnya kita pun ada macam third juga kan. Tapi tak perlulah sampai kita ini adalah example yang ditunjukkan yang nota Tillman tu lah. Apabila zeta tadi kita buat apa? Zeta 0.707 kan. Ni adalah zeta 0.8. So dia nak analisis dan nak test. So berapa nilai K nanti
akan berlakunya intersection untuk bahagian breakaway ni. Itu sajalah. Tapi saya rasa yang ni tak berapa penting lah. Dia bagus untuk baca untuk further understanding kan. Okay. Yang ni pun ni bagus kalau nak buat soalan ni. Tapi ni nak boleh chat solution dengan saya lah. Ataupun sebenarnya boleh refer kat bahagian contoh ni pun okey ni. Contoh 8.7. Ni pun okey kan untuk finding the critical points ni. Ni pun dia ajar macam mana nak sketch root locus. Ni example 8.7 okey. Kalau boleh refer Ini pun melibatkan zeta kan. Ni paling advance juga lah. Tapi okey, ni satu contoh yang nampak macam tak kompleks macam tadi root locus dia terlalu kompleks. Dan saya tak ada macam tu, kita nak faham konsep macam mana nak draw root locus saja. Di case ni dia ada dua pool, di mana bila dua pool, maknanya dia akan berlakunya breakaway lah, dia akan keluar di mana dia akan start pada pool ni, di mana dia akan keluar pecah pergi ke atas dan juga ke bawah lah. Cuma kita nak tentukan dalam root locus tu apa value pada real axis ni, pada apa value untuk breakpoint dia. Okey. Breakpoint dia kat mana. Kemudian bahagian J omega ni dia akan intersection pada bahagian mana. Okey. Kemudian kalau kita nak draw asymptote, tak draw asymptote pun tak apa sebenarnya. Kalau kita boleh agak kita sketch je. Yang penting kita dapat real axis punya ni breakaway point, kemudian untuk bahagian J omega. Yang lain ni kita agak lah sebab dia biasanya dalam bentuk curve bila dia breakaway. Dia kalau lah tak ada curve, straight line, normally tak ada J omega. J omega mungkin kosong, so maksudnya dia akan straight line. Normally macam tu. Okay, so saya rasa tu sajalah untuk bahagian root locus. Untuk quiz, saya rasa cukup kita buat 4 saja quiz tu. So saya akan ambil daripada situ untuk dapatkan 5% lah daripada quiz dalam water. Kemudian assignment 2 kan. Untuk assignment 2, macam mana assignment 2? Boleh tahu progress? Boleh buat tak assignment 2? Okey, boleh. Dalam example tu ke? Ataupun buat ada error? Dalam example tu. Okey, boleh. Hmm. Okey, variable tu tak declare lah kan? Tak define dulu. Menyebabkan dia tak boleh. Awak ada define tak variable tu berapa value dia? Macam mana nak masukkan dia Hmm. Okey. Sekejap bagi saya tengok dulu awak guna ni adalah Simulink punya. Kan K tu kena provide tu baru akan keluar error Kalau ikutkan di sini so awak kena provide value dia. Saya rasa kena masukkan value terus kat situ. Cuba double click kat K1 tu. Mana mouse awak? Kat K1 double click K1. Okey. Masukkan nilai dia.
Ini attribute tak perlu lah. Dia penting kena ada nilai dalam ni macam M1 kena ada nilai dia. Kita direct nilai lah. Kalau tak kita kena define mungkin dalam M5 ke dalam MATLAB tu kan function tu kita define K1 sama dengan apa. Baru dia akan record variable tersebut value dia. Nanti dia akan rujuk kepada variable tu lah. Faham tak? Kalau tak awak buat macam ni pun okey juga. Okey. So sekarang ni tak dapat lagi open loop lah kan? Sebab ni ada problem kan? Okey. Okey. Kalau katakan ada problem, macam mana kita nak selesaikan ni? Agak kompleks juga kan? Bahagian-bahagian ni suspension. Sepatutnya calculatekan value ni dapat ni. Kalau awak baca step, kalau awak refer pada bahagian modeling tu kan, sebenarnya dia awak tak tukar value macam saya tunjuk tadi pun tak apa. Awak baca step yang bahagian bawah tu open loop response tu. Kan dia suruh run command dalam MATLAB prompt. Faham tak? Macam saya cakap tadi kan, maknanya awak define dalam function MATLAB tu K1 tu sama dengan berapa, K2 sama dengan berapa. Lepas tu nanti baru awak klik run simulation. Nanti dia akan refer pada data situ lah. Jadi nilai K1, KM1 tu awak tak payah letak feed kat situ pun tak apa. So bagusnya adalah awak boleh adjust nanti kan. In the future lah. Tapi untuk assignment ni awak letak feed pun tak masalah. Okay, boleh Hafiz yang lain macam mana? Boleh buat tak? Sir, I pun nak tanya pasal assignment. Okay. You buat Kalau apa? ada stream boleh tak, sir? Ha? I nak screen share video. Okay, boleh. Okay. Sir, ini adalah block diagram saya, Simulink, FKAI. Okay. So, Awak punya apa tentang apa? suspension. Suspension jugalah. Okay. Kalau yang numerator kan, sir, yang numerator dengan denominator I ambil dari ambil dari I letak guna formula ini M1 plus M2, lepas tu B2 K2, lepas tu denominator I guna formula ini. Boleh. So I dapat ini, sir, value ini semua. Kalau I run auto tune guna PID, PID macam ni kan, sir, PID tune. Okay. So I tune yang P controller. Ya. Untuk P controller sekejap, sir. Yang ini keluar graf macam ni. Lepas tu value pun I dapat yang ini. Tapi untuk kalau I buat untuk PI dengan PID, saya dapat value untuk P yang semua ini, rise time, settling time, overshoot, peak time, semua. PID pun I dapat, tapi PI punya I tak dapat, sir. Sekejap, I run PI. PI tak dapat, dia tulis not available ke apa? Macam tu P I dapat, PID I dapat, tapi PI I tak dapat. Sekejap, I tunjuk, sir. Kalau manual tuning, awak just adjust saja. Dapat responnya. Adjust, you mean the value, sir? Ada value tu. The value pun tak dapat. Memang macam ni. Okay. So ini PI saja. So rise time semua macam ni. Itu okay. So, dia dapat tu kan, unstable kan, unstable lah tu. Unstable. Unstable. PID unstable, sir, tapi PI tak stable. Boleh awak report macam tu lah. Report macam itu. Ya. Sekejap, I run PID. Tunggu, sir. Like.
Tapi graf dia okey ke sir? Untuk P, PI dan PID. PI tu okey, dia unstable kan. Tak apalah, boleh lah. Nanti just nyatakan je lah. Unstable. PID I dapat ini. PIT okey, tak nampak lagi. Graf dia okey tak? Okey ke sir? Tak nampak. Okey, ni baru nampak. Okey. Okey ni. Cuma awak kena letakkan percentage overshoot tu dalam requirement berapa. Sama juga dengan apa panggil steady state error dia keluar tak? Steady state Steady state ada tak? Performance Steady dalam state. performance tu. Characteristic steady state. Steady state error. Sekejap. Ataupun Steady state. Tapi kalau sekejap. Sini. Steady state. Steady state. So dalam report kena record value yang apa sir? okey, kalau lihat pada dalam example dia letak requirement kan. Design requirement kan. Okey, so awak follow je design requirement tu. Ya, kalau dia kata overshoot less than 5%, so you dapat berapa persen overshoot? Sekarang ni 13 kan. So tak achieve lagi lah. So you kena tune sampai dapat 5%. 5%. So cuba kalau kita tengok. tune means tukar value numerator dan denominator. Value PI dengan D lah. PI dan bukan denominator tu, benda tu fit. Sebab tu ada transfer function system awak. okey. Okay, So yang awak boleh main-main adalah nilai PID tu. okey. Okay, sehingga mencapai design requirement. Sebab ingat yang lain pun maknanya setiap part tu dia ada design requirement. Ni kita kena tetapkan sebagai designer. Kadang-kadang kita letaklah 10%. Terpulang pada kita nak berapa yang kita rasa happy, rasa macam stable kan. So impossible dapat zero kan memang. Sebab ini I auto tune sir, PID tuner. So yang auto tu tune awak guna auto tune. Ya, awak boleh compare nanti auto tune dengan manual. Manual tu awak kena guna Ziegler Nickel kan? Betul tak? Ziegler Nickel pakai coding ke sir? Saya rasa buat manual aja, awak dapatkan open loop macam respon dia, kemudian dapatkan garis lurus apa panggil tu flexion point tu kan. Flexion point flexion point ni adalah titik di mana ada perbezaan antara plus dengan minus pada bahagian curve kan. Dapatkan kat situ, dari situ nanti awak boleh kira lah untuk T dengan L, masukkan dalam data method pakai Nickel tu. block diagram yang sama ke sir? Yang ini? Ya, diagram yang sama, awak kena run open loop. Dia daripada open loop respon untuk Ziegler Nickel ni. Dia ada dua method sebenarnya Ziegler Nickel, tapi kita pakai yang first method tu pun okey. Maknanya berdasarkan kita daripada open loop respon, daripada situ dapatkan flexion point tu, kemudian bawa kirakan T dengan L. Dia ada dalam formula tu kan. Dalam nota tu ada. So daripada situ awak calculate berapa nilai P. Katakan untuk controller P dia ada nilai dia. Kalau untuk PI apa formula apa value untuk P dengan I. Kalau PID apa value untuk P, I dengan D lah. Lepas tu bawa masukkan dalam block diagram awak ni. Kemudian run lah, dapatkan respon dia. Tu je. Sir ada apa-apa contoh video tak untuk kita orang defer? Cuba tengok dalam YouTube, banyak sebenarnya. Ziegler Nickel. Dalam YouTube ada Ziegler tu. Apa Ziegler Nickel. So ada sebenarnya. Ambil yang simple punya Awak cari je apa tu PID Ziegler Nickel. Kan dalam YouTube. PID ini Nickel. Tu tune-in method tu kan. This one? Itu pun saya rasa okey tu. Boleh. Yang ini ke sir? Ataupun yang bawah tu pun okey juga tu. Yang nombor berapa tu Ustaz? Daripada yang mana Ziegler Nickel tuning rules tu kan. Tu pun okey. PID controller design example. Boleh refer kat situ.
Ini ke sir, Ziegler PID. Betul. Ya. Itu pun okey. Oh. Hmm. So untuk PID tuning, so macam mana sir, kena compare auto tune dengan manual tuning? Manual tuning ni yang awak guna Ziegler Nickel. Auto tuning Okay. tu awak run je. Kan? Dia automatic lah. Tapi yang saya tak achieve value overshoot semua. So, macam mana sir? Tak achieve Tak achieve awak Ah. adjust sikit lah. Ataupun dia ada kan ciri-ciri tu optimization. Dia ada tak Mana? optimus? Kat mana ya? Sekejap. Kita tutup dulu. Aggressive, robust. Kejap. Oh. Buka balik yang tadi tu. Buka balik. Tuner tadi tu. Okey. Dia ada, kejap. Awak kena try main ni, slower yang faster tu kan, response time. Satu lagi transient behavior tu pun awak boleh mainkan tu. Awak boleh gerak-gerakkan dia. Lepas tu baru run. Oh. Cuba ubah yang tu kan, faster. Okey, dan satu lagi yang robust, cuba tengok robust kan, agresif dengan ni. Oh, kena main ni ke sir? Hmm. Oh, main so kurang dari 5%. So Okay. yang ni, so do you have other condition like rise time, untuk rise time, settling time, macam overshoot? Macam overshoot kan kena kurang dari 5%. So untuk rise time ada condition tak? Tak ada. Rest time tu awak refer pada sebenarnya berapa dia letak tu dalam nota ni. Dalam ni dia kata nak berapa 5% settling time 5 seconds. Awak punya settling time berapa? 0.02. Okey lah tu. So, Okey tu. sir, yang kena ambil tune punya ke block punya? Tune kan? Tune. Okay. So, kalau PI saya letak unknown je. Ya. Boleh? So letak value untuk P dan PID saja. So PI letak unknown. Letak kata dia tak keluar result ni. Tak ada. Tak ada. Cakap kata ni lah, no respond ke ataupun not applicable ke. Okay. So untuk PID auto tune, untuk Ziegler manual tune. Manual, ya betul. Manual tu maksudnya bukan awak adjust main-main tu kan, maknanya ikut pada step dia tu, method dia. So kalau Ziegler saya pakai coding boleh tak? Boleh. Bagi saya buat manual pun okey. Terpulang nak pakai coding pun boleh, nak buat calculation. I buat coding, boleh tengok graph saya tak? Ya. Ini coding saya. Sekejap saya, I run. Ini Ziegler untuk P controller saya. Graph dia. Value dia dah letak ke? Awak dah calculate ke? Yang untuk Ziegler, graph. Ya. Belum je. Dia sebenarnya kita tentukan dari open loop kan. So saya tak Open pasti yang command ni daripada mana ni awak ambil. Macam mana dia buat dia operasi? Command ni kan. P controller. Dia rasa value ni macam mana dia baca? Kalau Ziegler dia tengok coding. Okey, bahagian kat mana bahagian Ziegler-nya? Sini je. Coding untuk Ziegler. Manual critical gain dengan ultimate period. PU dengan KU. Lepas tu I buat Ziegler graph.
Okey. Untuk Okey, KP ha, kan saya tahu. kita kena guna 0.50 untuk P. Hmm, 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 hmm. Okey. Replace this with the value. KU tu apa? PU PU tu tu? ultimate period sir. Ha. Ya? Ultimate period. Period of Ultimate oscillation. period. Okey. Ha, 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 ha. Hmm, hmm, hmm. Okey. Kalau ni sama dengan teori dia, okey, boleh terima. Tapi Eh. untuk Ziegler kan sir, kena rekod Hmm. apa value dia tu. Apa overshoot ke, rise time ke. Ya, kena measure tu. Sebab parameter yang awak akan lihat adalah TR, TS, percent overshoot, steady state error. Ni common lah. Biasa 4 ni lah. Setiap part tu semua awak compare dengan parameter ni. Oh, okay. Okay? Nanti barulah awak senang buat analisis kan. Nanti baru senang buat conclusion sebenarnya method mana yang lebih bagus lah. So, based on sir opinion, saya guna coding ke atau block yang saya tunjuk tadi? Yang coding ni saya tak apa familiar sangat ni. Macam mana awak boleh dapat gain ni kan. Yang ni awak buat untuk KP je kan. Nanti kalau untuk apa tu KI awak akan buat coding lain kan. Yes sir, tanpa KI. Okey. Boleh macam tu. Boleh. So buat coding ke sir atau buat manual? Sebab I pun confused. Boleh. Cuma yang ni cuma ikut method ni mana saya tak faham yang ni. Sebab kalau ikut method manual tu dia kena carikan itu kan yang titik inflection point tu. Inflection point tu kan. Untuk Ziegler ke sir? Ya betul. Dari situ baru kita dapatkan garis lurus dia, baru kita tahu T tu berapa value. Okay? Oh, You study dulu yang tu Macam mana dia buat? So, I nak tanya lagi satu. Boleh tak sir extend due date group assignment kita? Ya. Saya nak tahu dulu. Okay, awak punya suspension kan? Sama dengan Hafiz tadi Tak. Sama group tu Lain. beza Oh, lain Beza. Saya group 2. Group 2. Okay. Group 2 suspension. Sama group? Suspension cuma awak guna method lain Okay. Okay, kalau macam tu tak apa. Okay, group yang lain macam mana? Yang motor speed macam mana? Boleh tak buat sama ni? Yang lain boleh buat tak? Ataupun saya extend hanya untuk group suspension je. Boleh. Motor speed okey, boleh. Motor position group 3? Tak. Aircraft control. Aircraft control macam mana? Group 3 aircraft control? Group 4. Awak group 4. Okey, aircraft pitch kan. So, susah yang ni Dah siap dah. Dah siap? Ya. Awak guna state space ke apa? Ada sekarang Modelingnya. Faris. Awak guna dalam ni lah state space Betul tak? Awak tak guna state space ni maknanya awak buat daripada transfer function menggunakan S domain.
Macam mana? Tak tahu. So saya nak buat dalam bentuk ni transfer function, bukan state space. Jangan guna state space. Sebab dia ada dua kan dia bagi kat situ. Dia ada transfer function, satu lagi transfer function dalam S domain lah. Dalam S Laplace-nya, Laplace transform. Yang state space tu kita tak belajar. Ini biasanya bahagian advanced control ni, state space. So kalau lihatkan percent overshoot pun semua tu sama je lah. Okay, so kalau nak extend nak hantar bila? Mungkin next Before week. final. Before final. Before final sir. Apa? 18 okey 18 okey sir. Boleh. 18 lah. Boleh sir. Okey. Sir, nak So, tanya ya, okey boleh. saya dari grup yang suspension tadi sama macam Megan. Contoh kalau kita orang dah siap semua untuk simulation, boleh tak kita orang jumpa face to face kalau bila free untuk verify kita orang buat tu betul ke tak? Boleh ke sir? Verify Okey, dia buat online pun tak apa, tak jumpa ni tak apa kan. Oh, kita meet boleh juga. To present. Okey. So minggu depan memang okey lah, tak ada kelas kan. Saya pun tak ada program apa. Ini yang saya buat ni sebab saya hari Khamis ni sebab saya jadi pengarah sub program untuk FYP kena projek. Itu yang kelang kabut juga tu, nak uruskan juri, nak uruskan bajet dan sebagainya. Okey, waktu study week saya free je. So nanti buat appointment lah bila nak jumpa. Walaupun free kena buat appointment juga lah, sebab takut nanti saya buat kerja lain pula kan. Boleh sir, boleh. Okey kalau boleh hantar awal tak apa kan. Nanti awak boleh fokus pada study lah. Okey, so sekejap. Saya tadi macam cuba print screen tapi tak dapat pula untuk ni. Okey, baru dapat. Print screen kehadiran. Okey, ada apa lagi sebelum kita bersurai? Sir. Ya. Saya mau tanya, tadi saya cakap panel PSM roadshow tu. Bukan. Saya pengarah program untuk ada kat FYP Industry Award tu. Oh, apa kriteria dia sir yang dinilai? Sebab saya join. Oh, awak ada final year project ke? Awak dah buat Ya. Okey. Saya bila ambil apa kriteria dia? Ya. Kriteria dia ada 10. Dia berkaitan dengan project overview, objektif. Dia akan nilai lah sama ada dia Objektif tu maksudnya maksud objektif tu problem capai atau statement. tak capai? Tak, dia nak tengok macam mana projek tersebut. Maksudnya okey tak dari segi objektifnya, awak define objektif, awak define problem, awak define scope kan. Kemudian so, yang saya dia tak ada buat barang tu. Macam mana tu? Boleh, tak masalah sebab kita ada dalam engineering ni kita ada TRL kan. TRL tu teknologi readiness level. Awak punya sebenarnya apa? Kalau level 1 ni lebih pada